dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran qalu wa ma ra'aitu ya rasul wa ma ra'aita ya Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitul jannah wan nar wa haddahum 'ala shalah wa nahakum an yasbiqunahu birruku' was sujud wa nahakum an yansarifu qabla insirafihi min as-shalah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni arakum min amami wa min khalfi atau kama qala riwayat al-Imam Ahmad bin Hanbal. Anas kata kita sambung minggu lepas hadis pertama kita baca bahawasanya Nabi kata inni ara ma la tarawna, aku nampak apa yang kamu tak nampak, wa asma'u ma la tasma'u, dan aku dengar apa yang kamu tak dengar. Nabi kata. Manakala hadis kedua ketika mana Rasulullah sedang semaya gerhana, dalam semaya itu sahabat kata ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqami. Sahabat tengok Nabi dalam keadaan dia semaya itu tangan dia terkapai-kapai. Thumma arainaka daka'akata. Dan sahabat tengok juga terkadang-kadang Nabi undur ke belakang. Jadi selepas semaya para sahabat tanya kenapa berlaku begini ya Rasulullah. Nabi kata inni uridu jannah. Allah buka aku hijab, aku nampak syurga. Dalam nampak syurga ni, dalam syurga ni sebanyak-banyak dalam syurga ni aku ternampak satu benda fatana walta, aku nak ambil benda ni, iaitu ungku dan anggur. Aku nak ambil. Hadis kedua. Hadis ketiga dia mari pula. Nabi kata wallazi nafsi biyadihi, demi nyawa aku berada di tangan Allah, demi Allah. Nyawa aku berada di tangan Allah. La ra'aitu ma ra'aitu, kalaulah aku dapat lihat apa yang kamu lihat. Kalaulah kamu dapat lihat apa yang aku lihat. Nabi kata. Nabi ulang balik hadis yang kedua. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Nescaya kamu akan menjadi jerit banyak dan kamu akan ketawa sedikit. Qalu, maka sahabat tanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang kamu lihat ya Rasulullah? Qala Rasulullah, Nabi kata ra'aitul jannah. Nabi ulang balik. Aku tengok syurga. Ni tuan. Nabi kata aku tengok syurga. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis antara salah satu benda dalam syurga tu Nabi kata ungku dan anggur. Dan Nabi buat perumpamaan, Nabi kata kalau aku dapat tanawalta, kalau aku dapat ambak anggur ni, nescaya la akaltum, kamu akan dapat makan buah anggur ni sampai ke akhir, sampai kiamat. Selama mana umat aku atas dunia ni makan buah anggur setakar aku ambil dari syurga ni, akan dapat makan semua manusia. Bayangkanlah. Benda bagi dalam syurga, benda berbilion manusia makan pun benda setakar tak habis. Sampai ke kiamat tak habis, Nabi kata. Hak ni Nabi kata aku tengok pula Allah tunjuk pula aku pada syurga. Sifat syurga ni tuan-tuan dinyatakan dalam Al-Quran untuk siapa sebenarnya syurga ni? Untuk orang yang bertakwa. Al-jannatil lati wu'idal muttaqun. Allah sediakan syurga-syurga ni untuk orang yang bertakwa. Dan Allah bagi tahu sifat dalam syurga ni salah satu untuk maklumat kita ni, fiha anharum mimma in ghairi asin. Salah satunya ada satu anak sungai yang mana dalam syurga ini, anak sungai ini, air dia ni, dia tidak akan berubah rasa dan tidak berubah warna. Kalau air sungai Kelantan ni sekali cerah, sekali kokoh, dia berubah manusia. Tapi air dari syurga ni, kita minum pun kita akan dapat rasa air tak berubah, rasa dia tak berubah dan juga warna pun tak berubah. Di samping itu juga Allah kata wa anharum min labanin lam yataghayyar. Ada juga satu sungai susu yang tidak berubah. Kita minum hari ni pula gitulah rasa dia, minum minggu depan pula gitulah rasa dia, minggu 10 tahun akan datang pun gitulah rasa dia. Kita minum teh di kedai ni, kedai mamak ni dia berubah rasa.
Sekali sedap, sekali tak sedap. Tapi dalam syurga tak akan berubah. Dan ada juga wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin. Ada juga sungai daripada arak. Wa anharum min asalin musaffah. Begitu juga ada sungai daripada madu. Nak beritahu kepada kita bahawasanya dalam syurga ni ada macam-macam makhlukat. Walahum fiha min kulli thamarat, dan berbagai-bagai buah makhlukat. Mitok yang ada lalu. Dia kata, Nabi kata ra'aitul jannah dalam syurga. Kemudian Nabi kata wa ra'aitun nar. Aku juga lihat neraka. Aku juga lihat neraka. Sebab itulah kita ni tuan-tuan. Dalam Al-Quran Tuhan kata dalam surah Ghafir ayat 40 Tuhan kata an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ni setiap kali kita masuk dalam kubur, mana-mana orang yang dah masuk dalam kubur, Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlihatkan kepada orang dalam kubur ni sama ada neraka atau syurga. Allah sudah bentangkan. Masuk saja dalam kubur selepas soal jawab, bermula di situ akan ditunjuklah neraka. Tuan-tuan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Setiap pagi dan petang. Tuan-tuan, bayangkanlah. Kalau tuan-tuan mati, tuan-tuan terpilih untuk jadi ahli neraka, tuan-tuan akan hadapi siapa ke kiamat. Bila kiamat tak tahu bila. Tapi hari-hari kita akan ditunjuk oleh Allah bahangan api neraka yang menyambar tubuh kita. Setiap pagi, setiap petang. Kita tuan-tuan ada masalah atas dunia ni. Ada seminggu masalah pecah kepala-kepala. Mikir bingung. Tu pun ada anak, ada bini, ada saing-saing, ada pipih. Kita boleh ngadu gimana melancong nilai serabut. Tuan-tuan bayangkanlah kalau duduk dalam neraka. Duduk dalam kubur tu, ditunjukkan kepada kita saat pada masa kita mati, lepas pada mati itu ditunjuk lalu pada kita neraka. Tuan bayar. Tapi manusia lagi tu lah. Banyak apa pun kerja situ lah dunia. Kita tak akan masuk neraka. Tapi ditunjuk baru neraka. Bila masuk neraka? Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'azab. Semua hak dalam kubur tu, hak ditunjuk-tunjuk ke neraka ni kepada mereka, mereka semua ni akan dimasukkan ke dalam neraka selepas saja kiamat. Komplit. Adkhuluha, akan dimasukkan mereka semua dalam neraka. Dan ala fir'auna asyaddal 'azab. Saya bagi contoh betapa azabnya Fir'aun atas dunia pun, masa atas bawah dunia pun dia azab dah. Masuk akhirat pun dia paling azab sekali. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala kata walau tara idziz zalimuna fil ghamaratil maut. Orang yang hidup atas dunia ni buat zalim ke orang, buat nyanyi ke orang. Kena ke orang, buat petenah ke orang, memalu ke orang, menjatuhkan maruah orang. Hidup atas dunia ni. Walau tara idziz zalimun fi ghamaratil maut. Kita tengok masa mana dia mati. Orang jahat ni masa dia nak mati ni, ketika mana dicabut nyawa dia ini, tuan-tuan, nyawa tak setubik, tak sepisah dengan tubuh. Orang jahat. Orang yang tak semaya baik, orang yang tidak ada amalan, ruh dia tak setubik daripada tubuh dia sayang. Tak setubik. Oleh kerana tak setubik, maka malaikat Allah kata wal malaikatu basitu aidihim ukhriju anfusakum. Ukhriju anfusakumul yaum. Dia katok tangan dia atas perut kita. Bayangkanlah. Apabila dia katok tu lah bom itu big. Dah keadaan yang mengejut, dah keadaan yang menyakitkan. Tuan-tuan. Ni, orang jahat ni. Cukuplah. Sepanjang kita hidup atas dunia ni, kita buat jahat ke orang. Jadi, ayat ni tuan-tuan, tuan-tuan perhati molek hadis. Sahabat tanya, qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah? Apa yang kamu lihat? Nabi kata, ra'aitul jannah wa nar. Aku lihat surga dan neraka. Lepas daripada ayat ni, hadis ni, Nabi sambung, wa haddahum 'ala shalah. Wa haddahum 'ala shalah. Wa ni wa ataf ni. Wa ataf. Dia mari aku lihat neraka, syurga dan neraka. Dan
Dan ni dalam bahasa Arab nak cerita tentang syurga dan neraka. Dan wa haddahum 'ala salah. Nabi buat penekanan dalam bab sembahyang. Maknanya kalau sembahyang ni berat Nabi ambil. Berat. Sembahyang ni perkara yang berat. Innaha lakabiratun 'alal khashi'in. Sembahyang ni adalah merupakan perkara berat bagi orang yang bertakwa. Orang yang takut pada Allah. Sembahyang. Kita kecil sembahyang ni tuan-tuan. Kita kecil sebagai kita sembahyang. Nah, bini kata jangan kerja pukul 12. Kita pergi supermarket Nah, mau tak apa. Kita duduk biasa sembahyang masjid dah. Kita pun ajak ke bini kita. Masjid ni masuk suruh ni. Oh, apa mai rumah boleh. Kita pun tak apa. Inilah hukum masjid. Maknanya kecil bagi kita sembahyang. Tapi bagi orang al-khashi'in, orang yang betul-betul takut pada Allah, sembahyang ni benar-benar. Dia tak akan tukar dengan benda yang lain. Nak ayatnya, Nabi tengok syurga dan neraka, Nabi buat penekannya dalam bab sembahyang. Sembahyang ni ada 3 perkara. 3 sebab. Satunya, kalau mu sembahyang, insya-Allah. Kalau mu tak sembahyang, sah neraka. Pak aku tengok neraka kan. Satu kategori, sama ada mu sembahyang ataupun mu tak sembahyang confirm neraka. Kalau mu sembahyang, dari 2 lagi syurga. Satu pertama penekanan Nabi. Sebab Nabi kata wahadhuma, Nabi tekan dalam bab sembahyang. Satu, jaga sembahyang, jangan tinggal. Yang kedua, jaga maksud sini wahadhum, jaga waktu sembahyang. Jaga waktu. Maknanya, jaga waktu, maksudnya setiap kali masuk waktu kita kena sembahyang. Jangan melewat-lewatkan sembahyang. Kalau masuk waktu sembahyang, sudah pasti sembahyang dengan jemaah. Bunyi saja azan. Kita manusia, bukan kata tuan-tuan saya sendiri pun. Kita duduk mesyuarat bunyi azan. Kita bukti matang orang. Tak ada orang pergi sembahyang. Pasal mesyuarat tu lebih besar lagi pada sembahyang. Itu maksudnya. Kita semua ni, manusia biasa ni, kita menganggap sembahyang ni benda kecil. Tapi bagi orang yang takut pada Allah, dia anggap benda sembahyang ni benda besar. Sebab itu dia kata, innaha lakabiratun 'alal khashi'in. Tengok tuan-tuan. Kita duduk rumah lokal, menganggap benda sembahyang ni kecil. Anggap sembahyang kecil ya. Teguh tuan-tuan. Maknanya, penentuan syurga neraka bergantung pertama sembahyang. Penentuan syurga neraka seseorang manusia bergantung kepada sembahyang. Sebab itu Nabi buat penekanannya dalam haddahum 'ala shalah. Tuan-tuan, kita pecing ni tuan-tuan, kita tak mari lagi masjid, tak ada dah tuan-tuan. Lepas orang pecing ni, umur 60 ni, tunggu mati lah. Tak ada benda lain dah nak buat ni. Tunggu nak mati lah. Di Masjid Al-Qudus ni, umur 63 mati. Sabri. 63. Terus kalau dia nak mati umur 63, orang lain umur 70 tak mati lagi. Macam jenazah asgore tadi. Orang lepas masuk pecing ni tuan-tuan, kalau tak mari masjid lagi, tak ada lah dia. Dia alik melancong lagi, tak alik mari. Kalau saya nak ngata, saya nak royak. 60 ni waktu mati dah. Kalau tak mati lagi tu maknanya bonus daripada Allah. Nabi yang umur 3 mati. Bonus lah tu. Jadi, kita orang pecing ni, tunggu ya. Kalau kita tak mari masjid lagi, tak ada lagi. Kalau bawa pada 60 tu belah nak. Kalau 60 ni, kalau tak mari lagi, kalau zik kalau lepas pecing 60 ni, duduk main lelak. Duduk main lelak luar lagi, duduk main kedang, duduk buang, saya. Buat renyung lagi, gua tu lagi, gua ni lagi. Orang lain semaya kita duduk main renyung. Habis tak ada tu Belum royak lah, takut dia nyesal kemudian hari. Yang kedua, pertama jangan tinggal semaya. Yang kedua, jaga waktu semaya. Jaga waktu semaya ni maknanya semaya jemaah. Eloklah kalau tak boleh main masjid pun semaya kat rumah dengan bini. Tak boleh main masjid, main dengan rumah. Kok mana-mana jangan tinggal semaya jemaah.
Tapi masuk waktu, bunyi orang azan, tak boleh mari. Tak cakap. Mari anak, tak ada bini. Bini mari. Oh, tak ada. Orang tak ada lah kodok buat bini. Buat kiri lah kodok. Mari. Semaya. Bulan lama tak aku tunggu. Tahu. Semaya je. Masuk waktu tu. Semaya sunat dulu 2 rakaat. Atau 4 rakaat zuhur. Lepas tu semaya. Nah, lepas sudah semaya tu, buat semaknya. Malam-malam buatlah 2 rakaat. Buat dia. Zuhur. Lepas tu enggak nak masuk mana-mana tu. Paling-paling tidak. Jangan tinggal waktu, awal waktu. Maknanya, kalau kita semaya, kita tak tinggal. Kita ikut semaya awal waktu. Nak bawa ke syurga. Mana 90% ke syurga, 90%. 50-55% ke syurga, 90%. Dan yang ketiganya, Nabi kata, jaga kaifiat semaya. Lagu mana semaya? Jaga semaya. Kita buat kita ni tuan-tuan. Ni kita dah porai orang ni. Bel tu berlaku semaya. Itu tak sopa berlaku. Tak sopa berlaku kan. Haji Amir lagu lain semua. Haji Wi lagu lain. Musbih lagu lain. Tak sopa berlaku. Bagi akad takbir tu lain berlaku. Ada macam-macam fashion manusia. Ada semaya. Akad kaki. Masa sujud. Kita tahu syarat-syarat dia. Kena letak tapak kaki. Tapak kaki pun kalau letak cacah saja gitu. Dia kena lipat sikit. Dia menyentuh. Mengganti tapak kaki. Syarat-syarat dia. Kena. Sebab tu Nabi ayat gini. Sebab Nabi tahu dah lah. Lepas tu 3 kali. Lepas tu Nabi sambung lagi, wa nahakum ay yasbikunahu birruku' was-sujud. Nahakum ni mana tegah. Nabi tegah. Dari hadis ni. Maksud dalam bab tegah. Dia tegah akan kamu mendahului imam dalam bab rukuk dan sujud. Jangan sekali-kali. Kalau bab tegah kan, ni mana larangnya. Wa nahakum an yasbikunahu birruku' was-sujud. Jangan. Biasanya Nabi kata, kau kena bahagian rokok dan sujud lah. Cepat aku. Tok Imam saya ingat. Siapa-siapa nak jadi Tok Imam ni, dia nak semayang, dia kena gerak dulu. Jangan dia bunyi seretak. Bunyi kena gerak. Jangan. Dia kena gerak dulu baru bunyi. Itu nak menyelamatkan makmum. Saya beri contoh, kita rokok. Kalau kita rokok, tuan-tuan. Saya pernah kena. Saya ayat di Masjid Al-Qudus. Saya tu kan, di Masjid Al-Qudus. Tok Imam kita ada 3. Seorang Tok Imam tua kita ni dia bagus. Dia macam molek somai dia. Tapi dia slow. Dia budak ni 28, umur 7. Dia slow. Jadi saya royak kepada makmum di Masjid Al-Qudus. Oleh kerana dia slow, kita kena ikut train dia. Jangan kita lorak. Saya tak salah dia. Asal dia slow, kita royak pun dia tak boleh nak. Kita nak obok lah. Dia, kalau Ijazi dengan Sabri, Tok Imam pokok hafal Quran ni, kalau dia rokok, dia bangun tu, Allahu Akbar. Jadi kalau orang jenis cepat, selamatlah dia sebab dia bangun dulu. Tok Imam tua ni, dia duduk gini, dia dah lah dia slow, walaupun dia muda, umur 7 baru nikah. Dia nak bangun, Allahu Akbar. Orang pak bangun. Pokok kita style, bunyi Allahu Akbar, dia buka halal, betul tak? Jadi nak menyelamatkan suasana keadaan makmum, saya tu loyak ke masjid. Tapi ada orang komen. Dia tu ustaz memalukan Tok Imam. Saya kata bingung sungguh. Saya bukan memalukan Tok Imam, saya makmum untuk menjaga tu. Dan minggu depan saya nak lebih kalimah bingung putih buat jemaah. Mana saya tak boleh. Saya tak peduli. Nak pergi mana bingung kata. Kita nak royak. Okey. Kau buat tino lah komen. Kau banyak komen ni buat tino lah. Masuk neraka buat tino lah. Kau jatuh. Maaf lah. Dia kata hadis lah. Bukan kata saya kata. Pasal dia mulut. Dia kena. Saya suka email sama apa ni Haji Wi ke. Kita kena bangun dulu. Nak selamat makmum. Allahu Akbar. Kalau hak cepat ni ada. Ada kalangan kita ni ada cepat.
Jadi kalau jenis lu, an yasbikunahu birrukuk, maksudnya dia sia dia. Patut semaya Jumaat, jadi tak ada bersatu pahala. So ya, maka Nabi kata, wanahakum, tegah untuk kamu, Nabi kata. Satu tegah, tak nampak dia. Tegah. Iya. Jangan dia. Dia baca jangan lo enggak kita ada semaya ni. Nah, natural. Relax semaya ni, relax. Oh, ayo mak. Ayo mak memang dah nyanyi ayo mak kena ayo mak. Oh. Oh, lepas kita pun jadi ganggu. Kita duduk sini, duduk sana, kita nampak dia dulu pada orang lain. Sia dia. Dia mau lebih lah, 50 lebih lah, 70 lah. No ya, boleh. No ya semua. Sia dia, nyanyi lah. No ya, kalau saya sayang kita semaya di masjid mana. Ni teguhan, wa nahakum an yasbikunahu birrukuk wasjud. Tuan-tuan, dalam semaya ni, pak yang paling penting sekali dalam semaya ni, dua perkara ni lah. Rukuk dan sujud. Sebab itu menunjukkan tanda pengabdian kita kepada Allah. Sujud ni, kita nak hinanya manusia ni, siapa semua latar. Sujud dahi kita dilatar kerana mengabdikan diri kepada Allah. Sebab itu dia tempat yang paling penting. Sebab itu Nabi kata dalam satu hadis lain, ramai di kalangan umat aku mencuri dalam semaya. Sahabat tanya, mencuri lagu mana dalam semaya? Maka Nabi kata, lorak. Cepat, tergesa-gesa. Baca dia. Itu bunyi bawa kita. Swah, swah. Bola senduk bunyi. Baca semua dia subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Dan subhanallah. Kadang-kadang kita tengok hak mai sunat lah, hak mai Jumaat ni tak. Sebab tu saya kata semai Jumaat ni selamat. Kalau mai rumah, sana swah. Subhanallah, subhanallah. Kita lidah kita orang Melayu pasal duduk waktu ni bisa lah. Kita akan jumpa di Pulau Darat. Jadi kita kena berhati-hati ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Cukup. Subhana Bola senduk bunyi. Kita ingat tukang kan senduk macam nak aku senduk sebelah kita. Tunggu tuan-tuan. Mama tuan-tuan. Mama saya dulu siap dulu ya. Kita oyak ni kita siap. Tapi saya lepas tanggungjawab saya oyak. Nah aku supaya makan minum air. Teguh Nah aku teguh. Makna sia-sia. Maka kalau sia-sia, sudah pasti neraka. Semaya ni ibu. Tuan-tuan, kalau dia tolak semaya, habis amalan lain. Sebab tu semaya ni ibu. Wahadahum ala sadah. Nabi letak iringan wa apa. No'ayaknya, semaya ni kalau mu tak tekan, neraka. Kata betul juga. Ingat tu tuan-tuan. Kemudian, وَنَّهَاكُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ. Ini amal. Ini amal lagi kamu. Nabi kata, aku tegah kamu daripada kamu insyirah, berpaling, meninggalkan semaya sebelum imam selesai. Insyirah. يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ. Imam duduk, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa la syarika kita pun putus dia. Meninggalkan majlis tak selesai lagi, kita tinggalkan majlis. Kecuali kita ada kerja, kita lorak, itu lain. Tapi hari-hari je kat lorak semua lagi hari. Setiap kali mari masjid, rugi kita mari masjid, kita istirahat. Kita kena selesai, kita tunggu biar tak ini selesai, baru kita boleh balik. Itu maksud istirahat. Kalau kita nak semai sunat tu lain. Itu bukan istirahat boleh panggil. Itu saya dah buat saya semai sunat tu. Tidak. Jadi duduk sini dah, astagfirullahaladzim. Dah tak semai sunat. Munggah dah tu bilang. Kata ingatkan nasib pun. Tak boleh. Kena tunggu dulu. Kena semua kesah. Kita tak. Kita bakal pukul bilang. Kalau kita nak semai sunat tu lain lah. Semai sunat awal tu pasal kena jaga tuan-tuan. Contohnya kata saya pun, saya tak sioyak dah. Satu jaga takut dia mau tunggu kita. Nak tutup lampu, timbang. Semai awal pada dia mau. Jadi sekali boleh setok sekali.
Sebab saya semaya lambat. Dia kalau ada sini majlis makan. Dia mau makan lama dah. Dia lama dia kata terus dah kita ustaz ada maya lagi. Kita semaya awal benar je. Nah, ada sebab-sebab sebab api, pipah, temu banyak. Terus maya tak sia kita ni ada sebab-sebab tertentu. Tapi nak yang jangan ditinggal. Klik sudah maya pun tinggal. Itu tak sia, Nabi tak sia. Nabi malu. Wanahakum. Jangan buat. Terutama sekali saya nak ayatnya benda ni berlaku semasa mana waktu mana. Waktu mana banyak berlaku? Waktu Ramadan. Ketika mana semaya sunat tarawih dengan witir. Semaya sunat tarawih 8 rakaat kita buat komplit. Itu tak sah. Kita tak akan dapat pahala penuh Ramadan. Tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan nak niat nak semaya rumah, semaya witir rumah, balik. Nak semaya rumah suku, hak masa duduk semaya kena ikut serta. Selagi tak selesai, selagi ditunggu. Rugilah mana-mana manusia yang tak tahu. Sebab itu penting ngaji. Kita semaya tarawih 4 rakaat, kena tunggu sampai asar rakaat atau 2 rakaat ini buat witir. Jangan klik. Jangan nak buat rumah. Tuan-tuan klik saja terputuslah. Pahala. Habislah. Tuan-tuan nak semaya rumah, mai rumah. Tapi duduk dulu semaya sunat dulu dengan email, lepas tu semaya pun 2 kali. Itu banyak benda. Jadi ingat, jaga baik-baik tuan-tuan. Jadi sebab itu, tuan-tuan kalau kita pergi majlis, kalau musbih, kalau chancellor dia mari, dia dalam majlis, pokok bicara. Boleh satu bit mari. Kita sudah. Ni siapa dia ni? Siapa ni? Oh kita duduk ngadak ni. Raja, segala raja. Betul bit main majlis. Tapi dia tak marah. Musbih dia bit chancellor dia. Oh tak panggil ke dekat. Nak kecing-kecing situ. Tahagib tu, tahagib. Ini Allah. Tuhan yang menciptakan kita. Nak main-main nak duduk. Sebab tu kita kata, kita orang awam sebelum masuk saya lah. Kita anggap semaya ni kecil. Dia kata benda tu besar. Innaha lakabiratun alal khashi'in. Annaha. Dia semaya besar. Okeylah tuan-tuan. Okey. Jadi, tuan-tuan, pakak-pakak, kita pakak berhati-hatilah tuan-tuan. Baik. Antara ciri-ciri selain pada semaya yang untuk kita dapat syurga. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala man asbaha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha minkum yauman sha'iman. Nabi tanya di kalangan ini sahabat ramai. Nabi tanya siapa dalam ramai-ramai ni hari ni dia puasa sunat. Puasa sunat. Maka qala Abu Bakar, kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Abu Bakar. Kemudian Nabi kata, waqala Nabi SAW, faman tabi'a minkum yaumal janazah. Siapa hari ini di kalangan kita ni ada ikut mengiringi jenazah? Besar iring jenazah ni tuan-tuan. Jadi kita tak buat juga. Kita kata tuan-tuan, saya sendiri pun tak buat. Kalau ada orang mati, bukan anak buah kita tak pergi kubur. Semaya tu semaya lah. Kita semaya tu semaya. Tapi kita tak iring sebab bukan anak buah kita. Usahanya dia tak apa. Saya pun kena di masjid. Patutnya kita kena iring. Besar ganjaran berapa pahala di sisi Allah SWT. Salah satu benda yang boleh membawa kita kepada syurga. Payah. Benda ni simple, mudah tapi benda ayo kena buat. Termasuk saya lah. Tapi Abu Bakar kata saya. Dia juga. Kok puasa sunat pun dia juga. Ikut jenazah hari ni pun dia juga. Kemudian Nabi kata, paman at'amu minkum yauman miskinan. Siapa dalam ramai-ramai hari ni you makan kepada orang miskin. Tuan-tuan gila kok mana-mana dalam dalam hadis. Dia tak boleh lari. Kok mana-mana ahli syurga ni mesti makan ke orang. Kok mana-mana ahli syurga ni, kok mana-mana marilah kok lain-lain pun makan orang miskin ni, makan orang ni memang tak boleh lari. Antara salah satu daripada sifat ahli syurga. Memang tuan-tuan. Nak memang tuan-tuan. Tuan-tuan kata ustaz ulai semua tu lah. Allah Subhanahu Wa Taala ulai semua dalam Quran.
Kalimah Allah tulis banyak mana dalam Quran? Beratus kali. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min. Ulang dalam benda-benda ni adalah dapat mengingati bersama manusia. Ingat dia tuan. Siapa yang maki hari ni orang miskin? Apakah kata saya Rasulullah? Tengok abang. Tapi orang begitu. Besar tuan-tuan. Ini tuan-tuan baru buat makan. Tuan-tuan ingat kecil tu pahala. Kenapa ni besar tu apa? Tuan-tuan duduk makan macam-macam. Baru ni makan laksa. Berapa orang buruk masuk dalam perut orang banyak-banyak pahala dulu. Kita boleh-boleh kita tahu ni masa kita mati. Malaikat pamir pahala kita. Allah mujurnya masa aku hidup aku makan kau kan. Kita tak kata orang lain. Mujurlah aku puasa kan. Mujur aku istighfar kau kan. Itu kata ayat kedua pada mujur. Tak kedua orang mujurlah aku puasa. Banyak kedua orang mulut. Mujurlah aku istighfar kau kan. Tuan-tuan. Kemudian Nabi kata Abu Bakar saya ya Rasulullah. Lalu Nabi kata paman ada minkum yauman maridan. Siapa yang ikut tengok orang yang sakit? Abu Bakar kata saya. Payah berlaku kan? Kalau ikut orang sakit, orang mati ni. Kita sayang kita waktu kita tengok ni. Siapa yang suka menziarahi orang sakit? Kata Abu Bakar saya ya Rasulullah. Abu Bakar. Semua ada ni. Tuan-tuan ada salah satu daripada 5 4 ni. Kata akan dijamin syurga. Maka kata Nabi wa qala Nabi majtama'na fihi mri'in illa dakhala al-jannah aw kama qala ar-rawa al-Imam Muslim. Dalam Islam. Siapa yang ada terkumpul perkara ni ataupun salah satu daripada perkara ni pasti masuk syurga. Nabi kata. Siapa dia cerita Imam Muslim. Kita kena buat tadi. Ini antara bekal-bekal kita untuk akhirat. Kemudian daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, Nabi kata man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Siapa di kalangan kita yang sedekah 2 ekor kuda untuk jalan Allah katanya. Siapa riwayat hadis ni Imam Muslim sahih. Sedekah. Siapa yang sedekah 2 ekor kuda untuk jalan Allah ataupun untuk dia kuda, sedekah untuk beli tanah. Orang nak buat tapak masjid kita sedekah, walaupun sedekah 1,000 pun, ataupun sedekah 500, ataupun sedekah 200. Inilah peluang tuan-tuan. Duit kita ada habis, ada banyak habis tuan-tuan. Sedekah nak pusat tahfiz, nak beli tapak tahfiz, pun majlis Al-Qudus. Kita tak ada dah, bulan ni lah, kita tak ada dah habis. 1,000, selesai dah. Bulan sebelah ni aku nak tutup. Ada. Tunggu tuan-tuan, betul. Dan ni orang duduk parking kereta, tuan-tuan bayar. 90 tempat parking di Ahmadiyah Al-Qudus. Setiap orang parking hari Jumaat ada banyak mana pahala walaupun dia beli 50 riyal. Pahala tu yang masuk saham. Saham 50 riyal di sisi kita sudah besar. Tapi di sisi Allah, kita akan dapat ganjaran pahala. Mungkin 50,000 dah di sisi Allah. Setiap kali memudahkan orang untuk mari sembahyang Jumaat. Tuan-tuan bayar. Disediakan siap parking, orang mari parking, kita tok parking kereta kita dengan terjaga, dengan comelnya tempat parking, selesanya, kita pergi sembahyang dia akan ada selesa, tak bimbang kereta kita. Banyak mana pahala boleh orang yang bayar tu dah bayar pitik 1.5 juta pun, masing-masing sedekah. Kenapa? Kita tak nampak benda-benda ni semua. Kita tak nampak. Saya ada semua dalam hadis dalam Quran. Dalam Quran pun mari kalimah Allah, orang yang beriman kepada Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tengok dalam surah Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina apa ni? Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iring lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semua diiring. Iman dengan Allah mesti pertama kali sedekah. Iman dengan Allah. Terutama lagi bila Ramadan. Anak-anak yatim kepada Allah. Maka orang yang suka sedekah di atas dunia ni tuan-tuan, dia fil jannah.
Syurga aku panggil nama dia. Nama dia. Dia akan panggil, ya Abdullah, ya Fulan bin Fulan. Dia panggil. Kita lepas kita mati ni, di pada masyar ni, orang tu okey. Syurga tu bagi dah nama kita, ya Fulan bin Fulan. Ta'ala hina. Ada tempatmu. Ada tempatmu. Syurga dia kata kita, ya Abdullah, wahai hamba Allah, haza khair. Hak membuat atas dunia dulu adalah benda yang baik. Semua kecek belakang. Bila kita nak kecek, kita piti. Kan? Piti kita ni, salah guna, cepat habis lah kan. Tapi tetap buat sedekah pun dah habis juga piti. Faman kana min ahli salah. Siapa Nabi kata siapa yang ada di kalangan kita ni orang yang suka ahli menjadi disebutkan ahli salah, orang suka sembahyang. Jemaah. Kita nak masuk dia kumpulan kita konsisten sembahyang mari sembahyang jemaah. Dia malaikat kata ini kumpulan puak ahli sembahyang. Tak tu. Kita sudah mendaftar dengan nama Allah di syurga. Kita baca dah hadis tuan-tuan. Setiap orang mari masjid ni, malaikat akan tanda kehadiran dia. Orang malaikat tanda. Semaya di rumah tidak ditanda kehadiran. Mari masjid ni, setiap waktu akan ditanda kehadiran oleh malaikat. Kita baca dah hadis manusia. Diambil dikira pada setiap hari, setiap mai zuhur, setiap mai asar, dan setiap mai subuh. Ditanda kehadiran. Bukan cikgu yang ambil kedatangan. Malaikat pun ambil kedatangan. Kalau hari jemaah, kita baca dah hadis. Semua saya baca lagu. Tuan-tuan yang tak ingat. Kalau hari jemaah, selepas tu imam naik atas mimbar, tutuplah buku pendaftaran. Orang mari selepas pada tu tak ada buku pendaftaran. Tak mari, tak ada dia tak hadir jemaah dia. Walaupun dia mari pun. Betul. Kok kehadiran ni lah yang menjadikan kita ahli semaya. Dalam hadis ni, faman kana min ahli solah, du'ya min babis solah. Kita harus semaya. Kita semaya. Bangun pukul 5 pagi, subuh dan 49. Bangun pukul 5, basuh gosok gigi, mandi sikit atau tak mandi ke. Ambil semaya 2 rakaat sunat tahajud. Turun mari masjid. Mari masjid orang tu model bank. Semaya sunat fajar. 2 rakaat. Lepas semaya sunat fajar, semaya berjemaah subuh. Allahu akbar, tahu banyak selama no pahala gitu. Semaya tahajud, mari jalan kaki, mari ngamuk tu dengan tekor apa. Lepas mari sunat fajar di masjid. Lepas semaya jemaah masjid, Allah salat ke pahala. Lepas sudah semaya buah mentaklid rumah baca Quran. Baca Quran sapalah waktu masuk waktu duha, buti baca Quran, semaya sunat duha 2 rakaat. Pahala dia sama seperti mana mengerjakan umrah 1 kali. Pahala dia seperti mengerjakan umrah, tuan-tuan. Orang yang duduk Mekah, duduk umrah tu, tak tahu boleh terima ke tak, tahu. Dia macam dah juga hadis turun ya. Nabi kata berapa ramai orang yang berada di Mekah, tapi lebih baik yang berada di bumi sendiri daripada berada di Mekah. Yang buat ibadah. Apa sebab Nabi kata? Sebab Nabi tahu. Sebab apa? Ini ara ma la tarau. Wa inni asma'u ma la tasma'u. Aku dengar dan aku lihat apa yang aku boleh. Kamu tak lihat. Tuan-tuan, pahala sama-sama pahala umrah tu tahu. Pahala umrah tu sama. Hanya Allah saja yang tahu. Kita pergi Mekah, dengan bini 10,000, 20,000. Bahagia tiket saja tak masuk makan lagi nak beli shopping. Adakah nilai 20,000 tu kita akan boleh dapat ganjaran pahala sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah? Nak banding dengan saat ini kita semaya sunat 2 rakaat, lepas baca Quran, semaya sunat tahajud, tu semaya sunat tahajud ni, semaya sepajar, nak semaya jemaah, baca Quran sampai ke waktu duha, ambil 2 rakaat. Tamam, 1 duha. Lepas dah seperti mana 1 umrah. Piti tak habis masih ambuk. Lebih baik piti yang kita pergi umrah tu sedekah. Lagi besar lagi pahala. Dah besar lagi pahala. Boleh 2 pahala. Pergi Mekah tu tahu boleh ke tak boleh. Syaitan ni dia cari ruang, tuan-tuan. Iblis dia kata mari, tuan. Dia cari ruang. Bawa kali, kadang-kadang kita mari, orang ni kawai yang kelima orang lima tuan. Dia masuk lalu data iblis. Celaka pun iblis. Dia masuk. Kita molek tapi dia masuk lah. Itu strategi dia. Wa man kana min ahli jihad
Tak ada kita dah ni. Du'ya min babil jihad. Orang yang mari dalam suku ni pokok Palestin, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah bukan tak tolong orang Palestin. Bila-bila masa tu boleh tolong orang Palestin. Tapi tu elok. Kita baca dah hadis ni. Nabi Muhammad berdarah gigi. Darah daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tak tolong lagi. Sehinggalah malaikat kata, apa ni? Uriaka ayat. Nak kalau aku nak tunjuk padamu Muhammad satu tanda kuasa besar Allah. Nabi kata, "Na'am, hari ini tunjukkanlah kepada aku." Fanzur ila sajaratin min wara'il wadi. Mu tengok pokok yang berada di sebelah pada wadi. Nabi kata, pada uha panggil dia mari. Pada aha Nabi panggil, kutuk mari. Pokok yang berakar-akar mari depan Nabi, hatta baina yada qadama baina yadayhi. Duduk depan Nabi. Faqala Jibril, patarnya suruh dia balik mula. Nabi suruh balik, dia balik. Hatta ada sajarah. Balik tempat asal dia semula. Maka Nabi kata, hasbi, cukuplah. Aku sudah tahu kekuasaan Allah, cukup. Bila-bila masa tu nak tolong. Begitu juga Nabi Allah Ismail. Macam mana dapat diazab, dapat penderitaan daripada manusia. Pokok Fir'aun. Sehingga siapa kepada dibakar oleh api neraka. Siapa klemek, siapa tangga tu, baru dia kata, kuna yana kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Baru dia tolong api tersebut. Ya adalah. Syahid ni buat dia. Bukan memang syahid. Dia lepas dia. Dia bila masa tu saya nak tolong. Kemudian wa man kana fi ahli sedekah, tengok. Tadi bahagian sedekah pula masuk. Apa yang sedekah dia oleh Allah? Buku. Hak ni wa man kana fi ahli sedekah. Du'ya min babi sedekah. Akan dipanggil oleh bab sedekah. Jaga. Semaya jaga, sedekah. Buatlah. Tak mana boleh. Walaupun sedikit tapi istimrah. Kita orang tak ada fikir ni. InsyaAllah benda dua perkara ni boleh memastikan kita syurga. Selamat kita dari kubur, selamat daripada masyarakat, selamat daripada pentitian siratal mustaqim. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Tuan-tuan orang baik belakang. Pulau ayak kau orang luar, tak besok mari pulau ayak. Tuan-tuan ni memang tuan-tuan tu. Orang ayak, saya ayak ke tuan-tuan, bukan marah tuan-tuan. Tu ayak kau orang luar. Pulau ayak ke bini. Kat mana bini tak mari. Kita kadang-kadang kita tuan-tuan, kita kena kecek dengan anak bini kita. Jemaah di Masjid Al-Qudus ni dia ada 3, 4, 5 orang. Saya tahu. Kalau saya tahu 4, 5 orang. Saya tengah mengajar ni dia tarik. Dia tarik ni, dia atas anak dia duduk di pokok. Setiap kali saya jangan mengajar. Ni luku pasal ustaz ni. Selamat. Dia atas anak dia duduk pokok, duduk di Sarawak. Lepas klik kecek bini bila dia makan nasi. Bini ni tak mari. Kita mengajar. Boleh pahala kita pula tuan-tuan. Saya sayang kau tak masuk mari. Kau mari tapi tak dengar orang ngajar. Itulah tak dia. Kita tahu. Kita dah kata dia, kita dapat hidayah lagi. Ya. Buat sedekah. Orang yang buat sedekah akan dipanggil dan buat sedekah. Wa man kana min ahli siyam. Kalau orang yang berada dalam suka puasa sunat, suka Senin hari putih. Maka du'ya min babir rayyan, akan dipanggil oleh dalam bab rayyan. Pintu syurga. Pintu puasa. Rayyan ni puasa. Qala Abu Bakrin. Maka Abu Bakar kata, ya Rasulullah, fahal yad'u ahadun min tilka abwabu kulli? Ada ke ya Rasulullah? Di kalangan umatmu ni, nama dia ni akan dipanggil oleh semua pintu. Dia hidup atas dunia ni, dia sedekah. Dia sedekah, dia suruh buat jihad. Dia apa ni, fisabilillah. Dia puasa. Ada ke di kalangan umatmu ya Rasulullah ni, yang dia dipanggil oleh 4 pintu dari syurga. Gogo-gogo panggil dia belakang. Tanya Nabi. Kalau Rasulullah, na'am ada. Ada, bakal ada. Wa arju an takuna minhum. Atau kama qala riwayat al-Imam Muslim. Ada yang dan aku mengharapkan salah seorangnya adalah kamu. Ada. Bukan tak ada. Ada. Kok panggil satu suka surkah ni, memang faham lah. Tapi 4 pintu ni panggil dia, berembun dia ni. Nabi kata ada. Tapi salah seorangnya aku harapkan engkau wahai Abu Bakar. Sebab mu baik.
Ini tuan-tuan. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita buatlah yang terbaik. Sebab kita ni akan kita kena ingat walaupun kita jauh sekarang mana, tapi syaitan akan cari ruang untuk kita menghasut kita. Iblis ni. Iblis dia cari ruang ke mana-mana, dia nak mematikan kita tuan-tuan. Ke mana-mana dia nak kacau kita ni jadi sesat. Apa ni dalam Quran pun ada sebut tuan-tuan. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dia? Wa zayyana lahum syaitan. Iblis ni akan suka menghiasi benda-benda hak kita nampak molek. Nak pernah tak molek tapi kita nampak molek. Iblis, saya ulang balik. Iblis ni dia pernah memesyuarat bersama-sama puak dia. Bagaimana nak memusnahkan umat Nabi Muhammad? Sebab dia habis cara lah nak memusnahkan umat Nabi Muhammad. Dia buat satu muktamar. Pokok Iblis buat muktamar. Dalam muktamar ni tak ada kata putus. Akhir sekali, syaitan, bukan iblis, syaitan yang bernama Al-Khunnas. Syaitan yang bernama Al-Khunnas. Sebab itu ayat An-Nas ni. Syaitan nama dia Al-Khunnas. Dia bicara dengan dia kata dia ada 3 cara untuk memusnahkan umat Nabi Muhammad. Iblis kata apa dia? Dia pun bisa. Yang pertama sekali, tazyinul amal. Kita akan buat satu perkara sebenarnya tak molek tapi benda tu kita nampak molek sebab dihiasi oleh iblis. Benda tak molek tapi kita kata molek. Kita boleh ingat. Dia berjaya. Rasa molek. Benda ni molek. Dia benar-benar tak molek. Yang kedua, taswib at-taubah. Menunda-nundakan taubat. Lambat lagi tak mati lagi. Tak apalah awak jahat dulu. Ya, tak apa, pergi semaya lagi kali. Lambat lagi segar lagi ni. Menunda-nundakan taubat. Lambat lagi segar lagi ni. Jalan dekat kita suka 70, 75 tu pergi maya. Masa dia kata tu umur dia bertiga, dia berlima. Baru esok dia mati. Tak ada rasa-rasa. Dipanggil taswib at-taubah, menunda-nundakan taubat. Patutnya dia sudah bertaubat kepada Allah. Dan yang ketiganya iaitu tulul amal, panjang cita-cita. Panjang cita-cita, lepas fikir ni, ada kau pernah sebut, lepas fikir ni, amun duduk mengabdi jadi di masjid. Lepas fikir ni, fikir hadiah ni, nak pergi situ, nak pergi sini, nak pergi situ, nak pergi sini. Lah sekali baru nak pergi Mekah. Tulul amal, panjang cita-cita. Kau umur 80, lambat lagi mati ni, 85 ni. Masuk 85, lambat lagi mati ni 90. Itu jadi sampai 100 umur. Sampai bila kita ni panjang cita-cita, tak habis selesai. Dadak hatta alhaakumut takasur. Masuk dari kubur baru hatta zurtumul maqabir. Masuk dari kubur baru selesai. Habis situ, masuk situ, habislah. Mudah-mudahan dengan apa yang saya beritahu ini dapat memberi kesedaran kepada kita supaya kita sentiasa beringat-ingat dan kita sentiasa mengingati mati. Mudah-mudahan kita akan mendapat kerahmatan daripada Allah. Jadi setakat dulu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa dafa 'anna syarrahu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna